Hai, salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya akan kongsikan satu add-ons yang dapat membantu guru dalam pentaksiran atas talian. Bagi yang pertama kali bersama saya, jangan lupa tekan like dan subscribe channel saya sebagai tanda sokongan kepada saya. Guru-guru perlu menyediakan ujian untuk mentafsir pembelajaran murid dari semasa ke semasa. Akan tetapi, dalam masa kritikal PDPR ini, kita risau murid kita dapat meniru kerana kita tidak dapat mengawas secara bersemuka. Kita sering berfikir, bagaimana kita boleh sediakan ujian atas talian yang berkesan. Saya percaya ramai guru sudah biasa menggunakan Google Form dalam pentaksiran, terutamanya dalam masa PDPR ini. Maka video ini akan saya kongsikan satu add-ons dalam Google Forms untuk membantu guru-guru mengadakan ujian atas talian secara berkesan. Zoom. Mari kita meneroka bersama-sama. Ini adalah soalan yang terdapat dalam Google Form yang saya sudah sediakan. Untuk tujuan menjadikan Google Form ini satu alat ujian online yang tidak membolehkan murid untuk meniru. Saya perlu buat sedikit setting di sini. Langkah pertama, saya pergi ke More dan saya pergi Add-ons. Selepas saya masuk Add-ons, saya pergi cari extension yang bernama Timer tambah Proctor. Yang ini ada dua kan? Hari ini saya akan menerangkan apps yang ini. Timer tambah Proctor. Langkah yang kedua, selepas kita cari dia, kita install. Install, kita klik continue. Selepas continue, dia akan tanya kita email mana yang kita nak guna. Contohnya sekarang saya guna Gmail saya. So, saya boleh klik di sini lah. Kalau anda nak tukar kepada email yang lain, boleh klik di use another account. So saya klik. Kalau saya klik pada sini, maksud dia extension ini akan wujud dalam email ini sahaja. Kalau saya tukar email yang lain, saya guna domain yang lain, dia tidak akan wujud extension ini. Seterusnya saya klik allow. Di sini ya dia ada connect dengan Google Classroom. Seterusnya done. Itu saja dan kita boleh klik done. Yang ini adalah beritahu kita successfully, kita klik OK. Selepas itu, mari kita lihatnya. Dia akan terangkan sedikitlah macam mana kita nak guna. Sekarang saya sudah install. Saya klik done. Selepas saya klik done, saya close. Ini adalah soalan dia kan. So, sekarang kita pergi check. Sekarang ada satu icon add-on sudah. Tadi tidak ada kan? So, dari sini saya klik. Ada timer yang saya install. Belum keluar. Kalau dia belum keluar, kita perlu refresh. Selepas kita refresh, nanti dia akan keluar. So, kita klik kepada add-on, extension, timer ini. Sekarang sudah ada. Ada setting, ada results, ada help. Sekarang kita perlu setting dulu ya. Apabila saya tekan setting, ini akan keluar. So, ada 3 tab di sini. Satu adalah main, satu ada timer, satu adalah proctor. Apa yang kita perlu buat?
Yang pertama, saya tick kerana saya nak set time. Okay, enable timer. Kemudian enable proctor. Okay, ini satu time dia lah. Dan satu lagi untuk apa yang kita perlu pelajar kita buat. Okay, yang ini maximum number of attempts. Berapa kali cikgu benarkan anak-anak murid anda untuk jawab? Kalau saya tulis di sini 1, maksudnya pelajar itu hanya boleh jawab 1 kali sahaja. Okay, so yang ini adalah test link. Pautan dia. Okay, dan satu lagi kebaikan untuk apps ini adalah dia boleh pilih kelas mana. Okay, contohnya mana kelas dia. Kita boleh pilih kelas. Contohnya kalau kita ada Google Classroom kan. Kita boleh berikan test ini kepada kelas tertentu. Tak payahlah kita hantar satu-satu email dengan mereka. Boleh hantar. Dia ada link dengan Google Classroom. Okey, yang ini adalah copy link lah. Pun boleh dibawa. Okay, seterusnya, kita masuk kepada timer. Apabila kita masuk timer, okey, soalan pertama dia akan tanya. Okey, berapa duration? Apakah tempo untuk ujian ini? Katakan saya set 30 minit. Okey, dan saya start time, start date bila saya akan mula. Ini adalah tarikh dia. Okey, 3 hari bulan, kemudian time. Bila saya benarkan mereka mula jawab. Okey, end time. Bila mereka tak boleh jawab sudah. Okey, date dengan time. Okey, yang ini auto close test. Kalau saya tick di sini, bermaksud dia akan automatic. Kalau masa sudah sampai kan, dia akan automatic tutup. Maksudnya, kalau murid kita dalam masa tertentu, dia belum jawab habis, dia belum klik submit. Maksud dia semua jawapan itu akan hilang macam itu sajalah. Okay, so ini adalah kita klik time, set time. Kalau saya tidak klik, tidaklah nanti. Okay, seterusnya saya masuk ke Proto di sini. Proto. Okay, Proto di sini. Okay, yang pertama tracking. Macam mana kita nak kesan apa budak kita buatnya? Okay, yang pertama tab switching. Kita boleh kesan. Kalau kita klik di sini, maka kalau pelajar itu, contohnya ini adalah soalan. Kalau dia pergi ke tab yang lain, dia pergi Google search kan, pergi cari jawapan itu, dia akan detect. Dia akan detectnya, dia akan track dia. Yang kedua, ini adalah kamera. Kamera ini dia akan lihat berapa orang ada bersama dengan exam ini, ujian ini. So dia akan detect lah, dia akan track. Masa bila ada orang datang, ada orang bersebelahan dia kah atau macam mana? Okay, dia akan detect. So mikrofon, kalau ada orang bagi tahu jawapan kah ataupun dia make phone call kah, kita boleh detect. Okay, dia akan track lah, dia akan bantu. Okay, extension ini akan bantu kita track akan kesan apa pelajar kita buat semasa dia mengambil ujian ini. Okay, seterusnya foto at random. Kalau kita klik sini, dia akan tolong kita ambil gambar dari masa ke semasa. Okay, kalau gambar dia, contohnya dia sudah keluar daripada kamera yang kita ambil itu, dia akan detect juga. Okay, yang tracking semua ini, dia akan membantu kita mengesan. Adakah murid kita betul-betul menjawab soalan itu sendiri? Ataupun ada orang membantu dia kah? Ataupun dia pergi cari dalam Google kah? Okay, so ini dia boleh bantu kita kesan. Okay, seterusnya ini adalah communication. Yang ini, okay, dia akan simpan semua evidence itu. Okay, dia apa yang bukti-bukti. Kalau dia cuba tipu kah, dia akan bagi tahu kita. Okay, so ini saya perlu update setting Okay, ini sebab saya sudah setting kan. Dia sudah tolong saya set. Yang ini saya sudah ada time dia, contohlah. Okay, so seterusnya kita boleh
copy link ini dan hantar kepada anak murid kita. Ataupun anda boleh pilih Google Classroom dan beri dalam Google Classroom. Okey, contoh sekarang saya klik saya boleh Pak Tan dan saya boleh bagi kepada murid sama ada dalam WhatsApp kah, dalam Telegram kah, dalam Facebook kah, okey? Boleh masuk ke dalam pelbagai media. Selepas kita beri link kepada murid, murid akan klik kepada link itu. Dan ini adalah paparan yang mereka akan lihat. Selepas mereka klik link, dia akan minta mereka sign in to Auto Portal. So di sini mereka perlu sign in dengan menggunakan ID Google. Selepas itu, ini mereka akan lihat. So how to take the test? Ada satu video yang pendek akan memberitahu murid bagaimana mereka perlu buat untuk ambil ujian online ini. Selepas itu dia boleh tekan got it. Tekan yang warna biru ini. Selepas itu ini yang akan keluar. Do not stop screen sharing. Mereka akan minta mereka untuk share screen. Maksudnya apa yang mereka buat dengan laptop ke, mereka akan lihat, mereka akan tengok apa yang mereka buat itu. So, tidak boleh stop sharing. Mesti stop sharing kalau tidak nanti dia akan keluar daripada test itu. So dia perlu tekan di sini, won't stop sharing screen. Dia mesti setujulah. Seterusnya di sini, dia akan check kamera. Dia akan minta pelajar itu allow untuk kamera itu digunakan. So dia perlu tekan di sini allow. Selepas itu dia ada proses sedikit. Dia akan ambil masa untuk load. Dan sini share entire screen. Dia mesti share lah. Selepas share, ini akan mereka lihat. So dia perlu jawab soalan ini dulu. Yang pertama, soalan yang pertama. There is a timer on the right. Ada satu masa di sebelah kanan. Tengok sini. Ada tak? Kalau ada, baru dia tik yes. Yang soalan yang kedua, dia akan tanya, dia akan minta mereka tutup kamera. So dia perlu guna tangan tutup kamera dia. Tengok boleh ke tidak. Selepas itu, kalau ada, dia akan tulis di sini. No face detected. Tak ada muka. Kalau dia ada, maksudnya kalau kamera itu ada tertutup, dia akan bagi tahu di sinilah no face detected. Soalan yang ketiga, try covering, yang kedua kan. Then selepas you nampak no face detected, anda boleh tik pada yes di sini. Adalah. Seterusnya, dia suruh dia make some sound, make some noise. Kalau dia ada noise, dia akan di sini akan beritahu noise detected. So dia akan beritahu dia lah, ada bunyi sudah. Apa yang kamu buat di sana? Mesti tak boleh bercakap kan masa exam. Ini adalah seolah-olah ada pengawas. Bersama dengan depan dengan budak lah. Dia akan check adakah dia buat kerja betul-betul kah. Seterusnya. Any other feedback? Yang ini dia boleh jawab lah. Yang last kali. Dia perlu klik purple below iaitu submit. Dan juga green on the top. Baru dia boleh continue. Selepas itu. Ini adalah ended. Barulah kita boleh lihat yang ini. Finish clicking submit button. Selepas itu baru mereka boleh klik yes, finish submitting. Klik baru akan keluar ini. Kalau tadi saya buat demo kan, nanti exam pun sama juga. Ini adalah proses dia bagaimana budak itu boleh ambil exam. So proses dia lebih kurang macam inilah. Dia akan detect, dia akan kesan dia punya kalau ada suara kah, kalau dia tidak tengok kamera kah. So dia ataupun dia pergi ke
tab yang lain. Kalau kita set dia bukan open book test, dia tidak boleh rujuk mana-mana kan. So kalau dia rujuk, kita boleh kesan. Macam tu lah. Dan pelajar itu boleh juga tengok report Okay, so saya tunjuk sedikit report itu. Okay, ini adalah report. Okay, saya cubalah. Saya cuba sendiri dan ini yang saya dapat lah. So daripada sini kita boleh lihat di sini. Trust score 41% sahaja. Maksudnya ini tidak boleh dipercayakan. Mesti ada banyak meniru kah? Ada banyak maksudnya dia tidak ada menunjukkan muka dia di depan laptop itu. Okay? Dan juga dia ada buat bunyi bising lah. Maksudnya dia detect, dia boleh kesan ada noise mungkin dia bercakap dengan orang lain kah? Itu pun dikira jugalah. Okay, contohnya di sini. Sorry ada. Kalau saya pergi muka surat yang pertama. Okay, ini adalah record dia. Okay, contohnya dia quite detail lah. Dia akan bagi tahu step 1. Kalau saya pergi different application. Saya ada pergi ke tempat lain. Berapa lama saya pergi sana? Pun ada dia tulis 2 saat kah, 7 saat kah, macam ni. Yang ini mereka boleh kesan ada bising sana. Ada noise bila. And then different application, no face detected. Pada masa ini tidak ada muka ditunjukkan. Pun dia akan bagi tahu. Ini ada bukti dia lah, ada gambar. Okay. So samalah dia akan ambil random foto. So dari semasa ke semasa dia akan ambil gambar kita. Check, adakah kita betul-betul di sana buat test kah? Okay, mana dia? Apa yang kita buat dia akan ambil gambar sedikit lah. So lebih kurang ini adalah report itu. Okay, kita perlu lihat kepada trust score. Berapa kepercayaannya? Kalau kita sudah set masa dia, okay, kalau pelajar itu masuk link itu sebelum ujian itu bermula, dia akan bagi tahu juga, okay, belum bermula. So yang ini saya klik selepas, dia pun akan bagi tahu, sudah habis ujian. Bagi saya, memang saya suka dengan apps ini, iaitu extension dalam Google Form. Okay, sebab dia boleh tambah satu timer. Dia ada masa. Kita boleh hadkan masa untuk murid menjawab soalan. Okey, dan juga kita boleh pastikan mereka tidak dapat menipu lah. Kalau dia nak cari jawapan daripada Google kah, dia nak tanya kawan dia kah, kita pun boleh tahu. Okey, kemudian ini ada sedikit ulang kaji. Kita tengok baliklah apa yang kita perlu buat. Okey, langkah pertama kita perlu pergi cari timer tambah proctor ini daripada add-ons. Okay. Dan ini adalah macam mana kita nak buat setting. Selepas kita install. Okay. Ini ada 3. Main, timer dengan proctor. So yang pertama adalah berkaitan dengan macam mana kita nak set. Di sini. Attempts. Berapa kali pelajar itu boleh cuba. Kalau kita kata 1 kali saja, kita mesti pastikan kita sudah mengajar budak kita apa yang patut mereka buat. Kalau dia buat sebelum habis ujian, okay, dia boleh keluar, dia boleh submit lah. Kalau dia terus keluar daripada screen itu, maka dia dikira dia tak boleh cuba 1 kali lagi tau. So maksudnya itu sajalah dia punya exam. Tidak dapat dia habiskan. Okay, ini kita perlu bagi tahu budak dengan teliti dululah supaya mereka dapat menjalankan ujian itu dengan baguslah. Okay, yang kedua adalah timer. Kita boleh set berapakah time dia, duration, berapa lama, kemudian bila start, tarikh dengan masa tepat sekali. Yang ketiga adalah proctor. Proctor ini dia kita boleh detect. Kita boleh detect adakah dia switch ke tablet lain kah atau macam mana. Kamera
Mikrofon dia kita boleh cek setiap satu. Dengan foto kita boleh minta apps ini untuk ambil gambar dari masa ke semasa. Yang ini adalah report dia. So macam mana kita nak lihat report? Berapa dia punya skor? Ini adalah contoh, ada beberapa murid lah. So kita boleh cek setiap satu. Apakah skor kepercayaan mereka setiap pelajar? Okay, yang ini adalah apa yang mereka akan lihat. Okay, get a complete dashboard for the test report. Seperti apa yang saya tunjuk tadi lah. Kalau ada banyak muka di sana, dia pun boleh dapat detect juga lah. Setakat sini saja video penerangan ini. Saya berharap video ini dapat membantu cikgu-cikgu menyediakan ujian online dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.